Peristiwa 13 Mei 1969 ialah salah satu tragedi rusuhan kaum paling buruk dalam sejarah Malaysia. Jangan sampai tragedi 16 Mei berulang lagi, kata Pak Ali. Aku pelik 16 Mei, tragedi apa? Kau ni buta sejarah lah, lain kali masa kelas sejarah jangan tidur, kata Pak Ali. Aku pun buka jadwal ke telepon, 16 Mei hari guru. Rupanya bukan aku yang buta sejarah, Pak Ali rupanya. Tragedi 13 Mei bermula 2 hari sebelum apabila parti pembangkang seperti Gerakan dan DAB menang besar di beberapa kawasan. Lepas keputusan diumumkan, penyokong pembangkang buat perarakan kemenangan di Kuala Lumpur. Ada tindakan dan slogan yang dianggap menghina orang Melayu, terutama di kawasan Kampung Baru yang majoritinya Melayu. Pada 13 Mei, orang Melayu pula berkumpul untuk buat perarakan. Balas di rumah Menteri Besar Selangor ketika itu. Tak lama lepas tu, pergaduhan mula tercetus dan bertukar jadi rusuhan besar di sekitar Kuala Lumpur. Banyak rumah dan kedai dibakar, ramai orang cedera dan terbunuh. Kerajaan kemudian isytiharkan darurat, tentera dan polis dikerahkan untuk kawal keadaan. Rusuhan ini menyebabkan ratusan nyawa terkorban dan ribuan orang ditahan. Selepas tragedi ini, kerajaan menubuhkan Mageran di bawah Tun Abdul Razak untuk pulihkan keadaan negara. Beberapa perubahan besar juga dibuat, termasuk pengenalan rukun negara dan dasar ekonomi baru bagi mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Peristiwa 13 Mei kekal sebagai pengajaran penting tentang bahayanya isu perkauman dan betapa pentingnya perpaduan dalam masyarakat Malaysia. 8 Mac 2014, pesawat Malaysia berlepas dari KLIA menuju ke Beijing. 239 penumpang orang berada dalam pesawat. Pada pukul 1 pagi, komunikasi terakhir dari pesawat berbunyi begini: Good night, Malaysian 370. Kemudian semasa pesawat menghampiri sempadan ruang udara Malaysia dan Vietnam, pesawat mula hilang dari radar. Radar tentera Malaysia mengesan pesawat berpatah balik merentasi semenanjung Malaysia. MH370 dipercayai terus terbang ke arah selatan Lautan Hindi. Operasi pencarian besar-besaran dijalankan oleh Malaysia, Australia, China, dan beberapa negara lain, tapi tidak juga dapat menjumpai pesawat tersebut. Namun beberapa serpihan yang dipercayai milik pesawat itu ditemui di Pulau Reunion, Madagaskar, Mauritius, dan pantai timur Afrika. Sehingga hari ini punca
sebenar kehilangan pesawat masih belum diketahui. Ia masih dianggap salah satu misteri penerbangan terbesar dunia, dan sehingga kini lokasi sebenar bangkai utama pesawat masih belum ditemui. Highland Towers adalah tragedi yang menggemparkan Malaysia. 11 Desember 1993. Ramai penghuni Highland Towers sedang berehat di rumah seperti biasa. Tak ada siapa sangka beberapa saat kemudian semuanya berubah. Selepas hujan lebat berhari-hari, sistem saliran di lereng bukit belakang bangunan dipercayai gagal berfungsi dengan baik. Air yang terkumpul menyebabkan tanah menjadi tidak stabil dan akhirnya berlaku tanah runtuh. Kira-kira jam 1.35 petang, Blok 1 Highland Towers tiba-tiba runtuh dan menyembah bumi. Bangunan 12 tingkat itu roboh dalam masa beberapa saat, menyebabkan ramai penghuni terperangkap di bawah runtuhan. Pasukan penyelamat dari Malaysia dan luar negara terus bergegas ke lokasi. Mereka menggali siang dan malam dalam usaha mencari mangsa yang masih hidup. Namun tragedi itu merenggut 48 nyawa dan menjadi antara bencana bangunan paling buruk dalam sejarah Malaysia. Sehingga hari ini Highland Towers masih diingati sebagai satu peringatan tentang pentingnya keselamatan pembangunan di kawasan lereng bukit. September 1998, wabak virus Nipah mulai tersebar. Kes pertama penyakit misteri dikesan dalam kalangan penternak babi di kawasan sekitar Ipoh, Perak. Pesakit mengalami demam, sakit kepala dan radang otak. Pada awalnya pihak kesihatan menyangka wabak ini ialah Japanese encephalitis, tapi mereka silap. Akhirnya kes semakin meningkat di Perak. Kerajaan menjalankan operasi kawalan nyamuk dan program vaksin Japanese encephalitis karena masih percaya wabak itu berpunca daripada virus itu. Namun corak penyakit agak pelik karena kebanyakan mangsa ialah lelaki dewasa yang bekerja dengan babi. Kemudian wabak mula merebak ke Negeri Sembilan, terutama di kawasan Bukit Pelanduk dan Sungai Nipah. Pergerakan dan jual beli babi yang dijangkiti menyebabkan virus tersebar ke ladang lain. Saintis Universiti Malaya berjaya mengasingkan virus baharu yang tidak pernah dikenal pasti sebelum ini. Virus itu didapati berkait rapat dengan virus Hendra, tetapi merupakan spesies berbeza.
dilaksanakan. Wabak berjaya di Bandung. Kajian mendapati keluar kelawar buah merupakan perumah semula jadi virus Nipah. Virus dipercayai berpindah daripada kelawar kepada babi melalui buah atau makanan yang tercemar. Manusia kemudian dijangkiti melalui sentuhan rapat dengan babi yang dijangkiti. Akhirnya Malaysia diisytiharkan bebas daripada penyakit Nipah pada tahun 2001. 17 Julai 2014, penerbangan MH 17 berlepas dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat membawa 298 orang termasuk penumpang dan kru. Ketika terbang di ruang udara timur Ukraina, kawasan tersebut sedang dilanda konflik bersenjata antara tentara Ukraina dan kumpulan pemisah pro-Rusia. Pada kira-kira jam 4 petang waktu tempatan, hubungan dengan pesawat terputus secara tiba-tiba. Rupanya pesawat ditembak jatuh oleh peluru berpandu. Pesawat terhempas berhampiran kampung Hrabove di timur Ukraina. Semua orang di dalam pesawat terkorban. Siasatan pasukan penyiasat antara bangsa mendapati pesawat ditembak oleh sistem peluru berpandu, dibawa dari Rusia ke kawasan konflik. Pada tahun 2022, mahkamah di The Hague mensabitkan beberapa individu atas peranan mereka dalam insiden tersebut. Tragedi MH17 berlaku hanya 4 bulan selepas kehilangan MH370, menjadikan tahun 2014 antara tahun paling sukar dalam sejarah penerbangan Malaysia. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal hingga habis. Kalau ada apa-apa tambahan boleh komen. Jangan lupa subscribe supaya saya boleh